Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, dikurniakan limpah rahmatnya pada hari ini, dan kita menyambung insya-Allah. Kita akan menyambung pada pagi ini bacaan kita dalam tafsir ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, dan kita masih lagi dalam suratul Baqarah, dan kali ini kita sampai kepada ayat 172 dan 173. Dua ayat ini dianggap satu perenggan ataupun satu tema, iaitulah firman Allah Jalla wa Ala, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Maksudnya, wahai orang yang beriman, makanlah kamu daripada apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah dalam semua keadaan hanya kepada Allah, jikalau benar kamu hanya mengabdikan diri kamu kepada Dia sahaja. Sesungguhnya Dia telah mengharamkan kepada kamu bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih dengannya untuk selain Allah. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, terdesak nyawanya, tanpa dia melampaui batas, maka tidak ada dosa di atasnya. Jadi kalau siapa yang makan perkara itu dalam keadaan terdesak, tanpa dia melakukan perkara yang melampaui batas dan tidak melebihi daripada had yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, maka tidaklah mengapa padanya, tidak berdosa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampun segala dosa yang kamu lakukan dan Maha simpati belas kasihan terhadap keadaan kamu. Dan ini adalah tema ayat ini, adalah Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawa Dia mengharamkan kepada kita dan menghalalkan kepada kita sejumlah perkara. Dan dia nak bagi tahu bahawa apa yang Dia haramkan itu terhad berbanding dengan apa yang Dia halalkan lebih banyak. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Banyak tak terhingga. Tetapi yang haram itu boleh dihitung dengan jari. Al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Isyarat kepada yang haram itu lebih sedikit berbanding yang halal, maka tidak ada keperluan untuk kamu mencari yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan nyawanya terdesak, apakah yang dia perlu lakukan jika dia tidak jumpa melainkan makanan yang haram. Kalau kita melihat kepada tafsiran ayat ini, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memakan makanan yang halal, yang baik-baik, yang telah Allah Taala rezekikan kepada mereka, dan supaya mereka bersyukur kepada Dia atas nikmat tersebut. Jikalau benar mereka itu adalah hamba Dia yang hanya yang mengabdikan diri kepada Dia sahaja. Kerana makan yang halal itu adalah sebab untuk Allah Ta'ala menerima doa dan ibadah, seperti mana makanan yang haram itu menghalang penerimaan doa dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sinilah nanti kita akan sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang apakah sebab-sebab doa, satu doa ditolak ataupun sebab-sebab yang boleh memperkenankan doa. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, "Hadza amrun lil mu'minina khassah ba'da al-amri al-'am." وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والدواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه. Ini adalah perintah kepada orang mukmin secara khusus selepas perintah secara umum, kerana mereka lah yang benar-benar mendapat manfaat, yang mengambil manfaat daripada suruhan dan larangan Allah disebabkan keimanan mereka. Maka Allah menyuruh mereka makan yang baik-baik daripada rezeki yang Dia kurniakan dan bersyukur untuk Allah atas nikmat tersebut dengan menggunakannya dalam jalan ketaatannya, dan digunakan untuk menguatkan mereka, untuk menyampaikan mereka kepada apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Maksud beliau ini adalah perintah khusus setelah perintah am, iaitulah perintah yang datang pada ayat 168 dengan firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Pada ayat 168 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, wahai sekalian manusia," yang mana ini adalah khitab, hadza khitabun linnasi kullihim mu'minihim wa kafirihim, yang mana dia ditujukan kepada semua manusia, mukmin dan kafirnya. "Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban," makanlah kamu di muka bumi ini apa yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Pada ayat 168 Allah Ta'ala memerintahkan manusia seluruhnya, yang mana termasuk dalam khitab ini orang yang beriman, untuk makan yang halal, yang ini dengan beriman kepada Allah dan patuh suruhan Allah. Makna khitab ini kepada orang kafir, yang ini suruh mereka masuk Islam dan taat kepada perintah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu mereka akan makan yang halal sahaja. Nampak tak maksud dia? Macam mana maksud kita nak kata Allah Ta'ala nak suruh orang kafir itu makan yang halal, sedangkan mereka itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak beriktikad apa yang haram itu sebagai haram. Maksudnya hendaklah kamu beriktikad. Maksudnya ini adalah perintah supaya mereka beriktikad, mereka beriman dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Dan kita kena faham orang kafir dari segi hukum, mereka adalah mukhatab, mereka adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja suruhan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin, dia adalah termasuk di dalamnya. Perintah itu ditujukan kepada semua manusia, kerana secara asasnya manusia disuruh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang kafir akan diazab, bukan sahaja atas kekufuran, tetapi mereka juga akan diazab atas setiap maksiat yang mereka lakukan dan setiap hukum hakam yang fardu yang mereka langgar, yang mereka tinggalkan. Kerana hakikatnya suruhan itu tertuju kepada mereka dengan makna hendaklah mereka masuk Islam
dan menyerah diri kepada hukum tersebut. Itu makna ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang mukmin, makanlah yang halal, yang kafir masuklah, serah diri kepada hukum Muhammad, hukum yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Allah Azza wa Jalla, yang menghalalkan makanan yang tertentu dan mengharamkan perkara yang tertentu. Dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya bagi kamu dia adalah musuh yang nyata. Dalam ayat ini kata Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, ayat 168, lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illahu wa annahu al-mustaqillu bil khalqi syar'a yubayyinu annahu ar-raziqu li jami' khalqih. Nampak tak? Kalau kita tarik lagi belakang ayat ini telah pun dimulai lebih awal lagi dengan firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Ta'ala kalau kita tengok sebelum ayat ini lebih belakang lagi, dia datang dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Jadi kalau kita tengok ayat ini lebih awal lagi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 160 161 ya, sehinggalah ayat 167 ya, daripada ayat 161 sampai 167 sebelum nak dapat ayat 168 ini, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, penceritaannya berkisar tentang orang kafir dan dalil-dalil tauhid. Sesungguhnya orang yang kafir itu, jikalau mereka innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kufur, merekalah yang mendapat laknat Allah dan sekalian manusia, dan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan manusia ajma'in seluruhnya, khalidina fiha, kekallah mereka dalam laknat tersebut, la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan azab daripada mereka, la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi penangguhan. Dan maksud dilaknat oleh pada hari kiamat nanti, ya, tidak akan diringankan azab, tidak akan diubah keadaan mereka itu dalam neraka, sentiasa diazab, senantiasa diazab. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ayat 163. Dan sembahan kamu itu hanyalah satu, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, yang mana dia adalah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha belas kasihan, maha simpati kepada kamu, yakni yang semua nikmat itu datang daripada Allah. Maka jika semua nikmat datang daripada Allah, kenapa kamu sembah selain Allah? Sebab itulah kita tengok nanti ayat-ayat ni semua akan menceritakan tentang tauhid dalam kesyukuran. Kerana hakikatnya syukur yang paling utama sekali, tapak asas syukur ialah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. So kemudian Allah Ta'ala datangkan bukti keesaan dia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya
pada penciptaan langit dan bumi, bersilih gantinya siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr dan kapal-kapal yang berlayar, bahtera yang berlayar di lautan. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, yang membawa perkara-perkara yang memberi manfaat kepada manusia. Bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha, dan air hujan yang Tuhan turunkan daripada langit yang menghidupkan tanah yang gersang. Wa batha fiha min kulli dabbah, yang mana dengan itu, dengan air hujan yang turun, tanah jadi subur, maka melatalah segala yang melata di muka bumi ini. Bolehlah hidup mereka dengan makan, mendapat sumber tumbuh-tumbuhan, sumber haiwan, manusia dan sebab ya, dapat makanan mereka, haiwan dapat makanan mereka, ya. Wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah, dan bagaimana perjalanan urusan pergerakan angin, was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang berjalan di antara langit dengan bumi. La ayatin was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun, terdapat tanda-tanda yang jelas bagi orang yang berakal, bagi orang yang menggunakan akal, bahawa pada perkara ini terdapat tanda wahdaniyah Allah, tanda keesaan Allah, yang menunjukkan bahawa dia sahaja yang berhak untuk diabdikan diri kepadanya. Dia sahajalah yang berhak menentukan hukum halal dan haram. Dialah sahaja yang berhak untuk kita menyerahkan segala rasa cinta, takut dan harap kita dan tawakal kita kepada dia. Jadi Allah datangkan bukti tentang wahdaniyah, tentang tauhid, ya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan apakah hakikat syirik. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dalam kalangan manusia itu ada yang mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Jadi hakikat orang musyrikin, mereka mencintai sembahan-sembahan mereka ini kerana mereka menyangka sembahan mereka itu telah memberikan manfaat kepada mereka. Sebab untuk mereka mendapat manfaat. Mereka lupa, walaupun mereka tahu tapi mereka lupa, ya, yang sembahan-sembahan mereka itu jikalaupun sungguh ada yang memberi manfaat dari sudut dia adalah sebab punca kepada memperoleh manfaat, tetapi yang sebenar menganugerahkan manfaat tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sahaja yang mutafarridun, dia sahaja yang tunggal esa dalam menentukan manfaat dan mudarat. Kerana orang musyrikin beranggapan bahawa mereka memperoleh nikmat tersebut daripada Allah menerusi perantara mereka, iaitulah berhala-berhala ini, yang mana bila mereka sembah, mereka akan memperolehi manfaat daripada Allah. Allah akan bagi itu dan ini kepada mereka bila mereka sembah berhala. Sedangkan Allah Ta'ala kata bukan begitu, ya, bukan begitu. Jadi sebab itulah Tuhan kata dalam ayat ini, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Maka disebabkan itu mereka cintakan andad, cintakan sembahan-sembahan mereka selain Allah ini seumpama mereka cintakan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala terangkan apakah hukuman mereka itu di akhirat, kekal dalam neraka. Maka datanglah ayat, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu dengan perkara yang jelek dan keji, dan supaya kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak tahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa dan menangkan dia sahaja yang memberikan rezeki, dia yang bagi macam-macam, dia yang turunkan hujan, dia yang jalankan angin, dia yang jalankan awan, yang semua itu untuk manfaat kita. Ya. Jadi dia sahaja yang mutafarridun fil khalqi wat tadbir wal in'am wal razq. Dia sahaja yang esa tunggal dalam pentadbiran, dalam memberikan nikmat, dalam memberikan rezeki. Ya. Maka oleh itu dia sahajalah yang sepatutnya diberikan ketunggalan dalam hukum.
dalam menentukan apa yang halal dan apa yang haram, bukan kepada manusia. Kerana di antara kesyirikan orang musyrikin, di antara bentuk syirik orang musyrikin ialah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini berlaku dalam kalangan musyrikin Mekah dalam urusan makanan, di mana mereka mengharamkan sejumlah binatang tertentu tanpa nas syar'i daripada Allah Ta'ala. Iaitulah apa yang bid'ah yang dibawa oleh Amru ibn Luhai al-Khuza'i la'anahullah, yang menukar agama Nabi Ibrahim AS dalam kalangan penduduk Makkah. Dia telah mensyariatkan kepada mereka syariat-syariat baru dalam hal ehwal makanan. Maka mereka ini makan bangkai, tidak menyembelih. Makan apa yang mati ditanduk. Makan apa yang tidak disembelih, yang terkandung padanya darah. Ada yang makan daging babi dalam kalangan orang yang kafir daripada ahli kitab. Sedangkan babi itu telah diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala daripada dulu lagi. Diharamkan kepada Yahudi, diharamkan kepada Nasrani, kemudian orang Nasrani mengubah syariat Allah dan mereka makan babi. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi di antara bentuk kesyirikan orang musyrikin ialah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang mana hakikatnya apa yang Allah Ta'ala haramkan ini adalah benda yang jijik dan kotor. Kerana mereka mengikut suruhan syaitan. Ya. Sebab itulah kata Ibnu Katsir rahimahullah, lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illa huwa wa annahu al-mustaqillu bil khalqi syar'a yubayyinu annahu ar-raziqu li jami' khalqihi. فذكر ذلك في مقال الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونها حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل ما أمنحه عبادي فهو حلال لهم، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Jadi setelah mana Allah Ta'ala menjelaskan bahawa tiada yang berhak disembah kecuali Dia sahaja, dan bahawa Dialah yang bersendirian dalam mentadbir alam ini, mencipta, kemudian Allah Ta'ala meneruskan lagi penjelasan dalil tauhidnya dengan menyatakan bahawa Dia sahajalah yang mengurniakan rezeki. Maka Dia menyebut perkara ini dalam keadaan Dia mengungkit nikmat, imtinan. Yang telah ungkit, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang aku telah beri kepada kamu. Kenapa kamu makan benda-benda yang haram yang aku haramkan, yang benda itu sebenarnya jijik dan kotor? Ya. Mana Allah mengungkit nikmatnya di mana Dia menghalalkan bagi mereka untuk makan apa yang ada di bumi ketika mana benda itu keadaannya halal dan tayyib. Halalan tayyiba. Kenapa kamu pilih untuk makan dalam keadaan dia adalah kotor dan jijik? Allah Ta'ala suruh kita sembelih haiwan yang masih hidup, supaya dengan itu kita boleh keluarkan darah-darah dalamnya. Maka dengan itu bersihlah daging haiwan tersebut daripada kekotoran. Jangan kita pergi makan haiwan yang telah mati, yang jadi bangkai, yang dalamnya telah pun rosak dan busuk kerana darah di dalamnya. Ya? Jadi tiba-tiba mereka memilih untuk makan binatang yang mati ditanduk, yang mati sendiri, yang tidak disembelih. Ya. Kemudian mereka mengharamkan sejumlah haiwan ternakan tertentu. Ini adalah halal untuk lelaki, tidak halal untuk perempuan. Ini halal untuk perempuan, tidak lelaki, dan seumpama dengannya. Yang mereka namakan bahirah dan saibah dan wasilah daripada haiwan ternakan mereka. Yang kononnya haiwan itu dinazarkan ataupun diwakafkan untuk berhala-berhala mereka. Sedangkan dianya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka makan. Kenapa mereka
mereka, haramkan untuk mereka makan demi binatang itu kononnya dihadiahkan kepada berhala-berhala yang karut marut itu, yang tidak ada sebarang kuasa menggunakan rezeki kepada mereka. Allah Ta'ala yang bagi rezeki kepada mereka. Kemudian mereka bersyukur kepada selain Allah dengan cara mereka mewakafkan hayawan ataupun menazarkan hayawan ternakan untuk berhala, untuk selain Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Yang mana ini termasuk perkara yang dihiasi oleh syaitan kepada mereka di zaman jahiliyah. Maka Allah Ta'ala melarang mereka mengikut jejak langkah syaitan. Itulah jalan-jalannya, yang dengan cara itu dia menyesatkan pengikutnya. Sebagian dalam hadis Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Taala, hadis qudsi, Allah Taala kata, inna kullama amnahuhu ibadi fahuwa lahum halal. Apa sahaja yang aku kurniakan kepada hamba-hambaku, ianya adalah halal, asalnya adalah halal. Sehingga datang dalil yang mengatakan ianya haram. Dan kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Dan sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan mereka ahli tauhid. Hunafa, berpaling daripada syirik. Fa'atathum asyayatin. Lalu datang kepada mereka syaitan, fajtalathum an dinihim. Lalu syaitan memesongkan mereka daripada agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan syaitan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan. Syaitan hasut mereka supaya mereka mengatakan ini halal, ini haram, tanpa dalil daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala, hukum syariat Allah, asalnya apa sahaja daripada yang Tuhan telah kurniakan kepada manusia daripada rezeki, daripada nikmat, ianya adalah halal, sehingga datang sebaliknya perintah yang mengatakan ianya haram. Maka al-aslu fil asya'i al-ibahah. Kata para ulama fiqh, di sinilah dapat istinbat hukum satu kaedah fiqh. Asal pada perkara-perkara ialah halal, diharuskan, sehingga datang dalil yang mengatakan ia haram. Asal pada binatang adalah halal, sehingga datang dalil ianya haram. Jadi kita tengok ada binatang, tak pernah tengok apa binatang ni, binatang apa ni, halal ke haram? Asal hukum ialah halal, sehingga kita berjaya buktikan di sana ada nas syar'i, secara nas atau secara istinbat, bahawa ianya adalah diharamkan. Dan Allah jadikan dhabit yang halal itu ialah halalan tayyibah, benda yang tayyib, yang baik, yang digemari oleh fitrah manusia. Sedangkan syaitan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan pula yang dia suruh mereka ini makan, sebenarnya itu adalah benda-benda yang tak elok. Ya. Benda-benda yang keji dan jijik. Allah Ta'ala dia menghalalkan perkara yang baik, yang memang Allah Ta'ala telah ciptakan ia untuk dimakan. Bukannya benda-benda yang Allah Ta'ala ciptakan dengan tujuan lain. Ya, ada hikmah lain. Jadi Allah lah yang tahu apa yang layak untuk kita, yang diciptakan untuk kita makan, dan apa yang tidak diciptakan untuk kita makan daripada haiwan ternakan, daripada haiwan-haiwan yang ada. Apa yang baik untuk dimakan, apa yang tak baik untuk dimakan, apa yang memudaratkan badan, apa yang tak memudaratkan badan. Ya, jadi kenapa kita tidak mau ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Dia yang Maha mengetahui? Kenapa kita nak ikut jalan syaitan, sedangkan syaitan itu tidak lain tidak bukan suruhannya itu sama ada as-su' yang buruk, al-fahsya yang keji, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, supaya kamu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dibawa oleh syaitan. Ya. Itulah kata Syekh Ibn Katsir di sini, innama ya'murukum aduwukum asy-syaitan bil af'ali sayyi'ah. Sesungguhnya musuh kamu syaitan itu menyuruh kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik, perbuatan yang buruk, yang kesannya buruk, membawa kesan negatif kepada diri kamu, membawa kebinasaan. Wa aghladhu minha al-fahishah, dan lebih jijik lagi, dia menyuruh kamu melakukan perkara yang keji, zina dan seperti zina dan seumpamanya. Dan lebih keji lagi daripada itu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam ayat ini kata Ibnu Katsir termasuk dalamnya segala orang yang kafir dan ahli bid'ah. Yakni syaitan itu menyuruh kepada dua perkara. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Yang pertama adalah maksiat, yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah ialah pada mana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Supaya kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tak tahu, kamu buat hukum sendiri yang tidak ada sandaran daripada dalil syar'i daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW telah sabdakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. Apa sahaja yang direka-reka dalam urusan agama kami ini yang tidak ada asal usul daripadanya, maka ianya ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada asal usul ajarannya daripada agama kami, maka ianya ditolak. Maka ianya ditolak. Ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan pada ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah telah turunkan. Kemudian Allah mencela perangai orang kafir. Setelah jelas kepada mereka ayat-ayat yang menyatakan ketauhidan Allah dan kenapa sebab-sebab yang nyata yang perlu untuk kita beriman kepada Allah, mereka sebaliknya memilih apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna. Ai bahkan mereka berkata kami nak ikut apa yang telah kami dapati alaihi aba'ana, apa yang telah nenek moyang kami lakukan daripada penyembahan berhala. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Tuhan mencela orang musyrikin dengan katanya, apakah mereka masih nak mengikut nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui perkara yang mereka sampai kepada mereka ini? Mereka tidak faham dan tidak ada hidayah. Apakah kamu masih lagi nak ikut sedangkan nenek moyang kamu tidak sampai kepada mereka seruan Rasul seperti kamu? Kenapa kamu nak jadi seperti nenek moyang kamu yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak sampai kepada mereka ilmu? Ya. Sebagai manusia yang berakal, kita tidak bertaklid, kita tidak mengikut perbuatan yang salah daripada sesiapa pun. Ya. Manusia kalau disuruh ikut adat dasar nenek moyang mereka yang dianggap kuno, yang sudah tidak sesuai dengan zaman terkini, zaman sekarang, mereka tidak mau ikut, mereka tidak suka. Mereka kata dah ketinggalan zaman. Tetapi perkara yang jelas nenek moyang mereka buat berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka nak kekalkan. Mereka nak kata ini warisan tradisi kami daripada nenek moyang kami. Nampak tak? Sedangkan benda itu berlawanan dengan syariat. Inilah masalah manusia. Manusia bila mereka nak buat benda yang tak elok, yang tak senonoh, yang hodoh, yang berlawan dengan syariat Allah Ta'ala, mereka berlapis alasan nak mempertahankan adat resam nenek moyang. Tetapi bila adat resam nenek moyang yang sahih, yang betul, yang baik, yang bertepatan dengan syariat Allah, mereka tidak mau ikut atas alasan benda itu ketinggalan zaman, sudah kuno. Ini adalah alasan orang musyrikin. Orang musyrikin mana pun macam itulah alasan mereka, ya. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Dan seumpama orang yang kafir itu kamathalil ladzina wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nidaa'a. Dan perumpamaan orang kafir itu seperti mereka yang menyeru-nyeru. Ya. Seperti binatang. Kesesatan mereka itu umpama seperti binatang ternakan, binatang yang telah terlepas berkeliaran, yang tidak faham apa yang dikatakan kepadanya. Apabila dipanggil oleh pengembalanya kepada perkara yang
boleh memberi manfaat kepadanya, mereka tidak mendengar. La yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Mereka tidak faham apa-apa, mereka hanya dengar bunyi sahaja. Binatang dia tak faham macam manusia. Yang dia faham ada bunyi. Bunyi penggembala dia. Apa penggembala dia nak? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Okay. Dan dikatakan juga makna ayat ini, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Perumpamaan mereka dengan sembahan mereka, berhala-berhala yang mereka seru, nenek moyang yang telah mati tadi, seumpama orang yang memanggil, yang menyeru sesuatu yang tidak boleh faham apa-apa. Kalau dia dengar pun, dia dengar bunyi, dia tak faham apa benda. La yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Summun, bukmun, pekak, bisu, umyun, buta, la ya'qilun. Tak ada akal, tak ada fikir. Sembahan mereka itu begitu hina sekali. Allahul Musta'an. Dan orang musyrikin itu pekak, summun, bukmun, bisu, tidak bercakap dengan yang benar. Umyun, buta, tidak melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Fahum la ya'qilun. Ya. Maka mereka tidak berakal, mereka tidak menggunakan akal. Puncanya mereka tidak menggunakan akal. Mereka tidak fikir, tidak merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas padanya terdapat dalil-dalil tauhid Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Taala ceritakan perkara ini tentang orang musyrikin, bagaimana mereka itu dan dalil tauhid Allah Taala bahawa setiap orang wajib masuk dalam agama Allah, menyerah diri kepada syariat Allah, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi itu adalah seruan kepada semua manusia untuk masuk Islam. Dengan yang mana di antara kelaziman Islam, di mana di antara syariat Islam yang utama ialah syariat yang berkaitan dengan halal dan haram, terutamanya dalam makan dan minum. Sebab itu Nabi SAW menjadikan ini ukuran seorang muslimah, wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa minna. Siapa yang salat seperti salat kita, menghadap kiblat kita dan makan sembelihan seperti sembelihan kita, makan binatang yang kita sembelih atau menyembelih binatang yang dia nak makan macam kita orang Islam, maka dia adalah daripada orang Islam. Ini adalah esensi seorang Muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dan dalam syariat kehidupan harian dia. Dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada suruhan dan larangan Allah Taala. Yang mana di antara suruhan dan larangan ini ialah perkara yang berkaitan dengan makan minum dia, kehidupan seharian dia, peraturan kehidupan seharian dia. Sebab itulah di sini kita nampak Islam berlawanan sama sekali dengan konsep sekularisme, konsep liberalisme. Ya. Kalau kita melihat kepada konsep sekularisme, mereka menghadkan agama itu pada perkara-perkara spiritual. Ini adalah salah. Islam juga bukan liberalism yang membebaskan manusia untuk bertindak mengikut ukur pandang akalnya sendiri. Tidak. Islam datang untuk menjadikan manusia memperhambakan diri mereka kepada Tuhan mereka. Kerana hakikatnya kita memang hamba. Bila kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, hubungan antara kita dengan Allah, Allah adalah khaliq, kita adalah makhluk. Selagi ini adalah hubungan kita dengan Allah, maka kelazimannya ia menuntut, ia memastikan untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istighfar, sayyidul istighfar yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, kamulah penciptaku, Tuanku, pemilikku, penjagaku. Maka tiadalah sembahan yang akan kusembah kecuali-Mu sahaja, ya Allah. Engkau yang ciptakan aku, maka aku adalah hamba-Mu. Khalaqtani wa ana abduka. Kamu ciptakan aku, maka otomatis aku ini tidak lagi adalah hamba-Mu. Mana kita nak lari? Tak ada celah kita nak lari. Kita kok mana pun hamba Allah Jalla wa'ala. Maka kita kena taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak ada konsep di sana manusia itu diciptakan kononnya untuk bebas bertindak dengan apa sahaja yang dia suka. Tidak. Kerana manusia bukan seperti malaikat. Antara syubhat yang mereka bawa, mereka kata manusia ni kan makhluk intelijen. Makhluk yang ada rasional, yang ada akal. So dia boleh determine, dia boleh tentukan apa yang baik dan buruk. Hakikatnya kita kata, kalaulah betul manusia itu menggunakan akalnya yang hak, tentulah mereka akan mengabdikan diri, akan memperhambakan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia ini Allah Ta'ala ciptakan dia untuk diuji di dunia ini. Macam kita dah bincang banyak kali. Jangan lupa konsep ini. Inilah punca kenapa wujudnya aliran-aliran menyimpang ini, liberalism apa semua. Sebab mereka tak tahu apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah bukan ciptakan kita untuk hidup di dunia ini, untuk berfoya-foya, suka-suka, tak. Dunia ini adalah darul ibtila, tempat untuk diuji. Maka kita akan terus diuji. Kita tak boleh expect kita akan hidup senang lenang dalam dunia ini. Ini adalah tanggapan yang sangat salah. Even kesenangan, kenikmatan yang kita dapat adalah ujian. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan diuji untuk melihat sama ada dia menjadi syukur atau kufur. Diuji dengan keburukan, musibah, untuk melihat sama ada dia menjadi orang yang sabar atau orang yang jazi', yang tidak sabar, yang terkejut dan tidak menerima nikmat Allah Ta'ala. So kalau sebelum ini kita dah cerita pasal sabar, so ayat hari ini kita akan cerita satu lagi bentuk ujian Allah Ta'ala yang cara untuk kita lulus ujian ini dengan satu lagi bentuk ibadah, iaitulah syukur. Sebab itulah manusia ini tidak ada lebih daripada dua keadaan. Sama ada dia adalah al-ghaniyus syakir ataupun al-faqirus sabir. Manusia sama ada dia dalam kategori orang kaya yang diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala lalu dia bersyukur, atau orang yang diberi kesusahan oleh Allah Ta'ala lalu dia sabar. Sebab itulah Ibn Qayyim rahimahullah ada kitab yang baik dalam namanya Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Yang mungkin pada masa yang akan datang mungkin kita akan syarahkan kitab ini insya-Allah taala. Orang manusia ni kehidupan dia tidak lari daripada sama ada dia kena bersyukur atau dia kena bersabar. Bahkan Ibn Qayyim sebut di awal muqaddimah Al-Wabilus Sayyib, keadaan manusia tidak lepas daripada tiga. Bila diberi nikmat, idza diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur. Bila dia diberi ujian, dia sabar. Bila dia berdosa, dia istighfar. Ini tiga perkara. Tidak banyak dalam hidup manusia ini. Ya. Sama ada dia diuji dengan kenikmatan, maka yang dituntut daripada dia, daripada nikmat yang dia dapat, untuk dia bersyukur kepada Allah. Atau dia diuji dengan kesusah payahan, maka yang dituntut daripada dia adalah untuk dia sabar. Atau dia diuji dengan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Dosa dan maksiat juga ujian. Bukan untuk kita putus asa daripada rahmat Allah, tetapi untuk kita memohon ampun dan taubat. Kerana taubat itu adalah refreshment. Satu pembaharuan iman kita, tajdid iman kita dengan Allah Ta'ala. Untuk mengingatkan kita bahawa kita ni hamba Allah. Sebab itulah bila kita nak beristighfar, kita mulakan dengan perkataan kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar yang kita baca pagi dan petang. Istighfar yang dibaca Nabi SAW, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Tuhanku,
penciptaku. Dimulakan dengan Rabbi. Lepas tu tengok doa-doa yang membentuk memohon ampun mula dengan Rabbi, Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa taubat Nabi Adam AS. Kerana istighfar mengingatkan kita bahawa kita adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Bila kita buat salah, kita kembali kepada Tuhan kita. Sebab itulah amal ibadah yang paling Allah Ta'ala cintai antara semua ibadah ialah taubat. Apabila hamba yang buat dosa, lalu dia bertaubat. Sebab itulah dosa yang paling Allah Ta'ala murka ialah mereka yang tidak mahu bertaubat. Lebih daripada Tuhan murka atas maksiat yang dia buat asal tadi. Satu orang yang buat dosa, tidak mahu bertaubat, Tuhan lebih murka perbuatan dia tidak bertaubat itu daripada Tuhan murka atas dosa yang dia buat awalnya. Sebab dia tak tahu konsep dosa. Dosa dicipta oleh Allah Ta'ala supaya kita buat untuk kita beristighfar. Sebab itu ibadat yang Allah suka. Sehingga kan manusia ini, kata para ulama, lebih afdal daripada malaikat jika dia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Dia berkata malaikat walaupun dia ibadat, tak pernah buat maksiat, di sinilah kenapa dia rendah derajat daripada manusia. Pasal apa? Pasal bila dia tak boleh buat maksiat, dia tak ada taubat yang hakiki, taubat yang memang daripada dosa. Manusia bila dia terjebak dalam dosa, dia beristighfar, dia taubat, dia merayu, merintih sungguh-sungguh. Ya. Jadi inilah ibadat yang paling Allah Ta'ala cintai lebih daripada ibadat malaikat yang memang tak pernah buat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi manusia Allah Ta'ala ciptakan kepada mereka gabungan dua tabiat. Tabi'ah malakiyah dengan tabi'ah bahimiyah. Ini mungkin kita dah bincang dulu masa kita ambil ad-da' wa dawa. Jangan lupa. Kan? Ibn Qayyim sebut dalam kitab ad-da' wa dawa. Manusia ni ada tabiat kemalaikatan dan ada tabiat kebinatangan. Dicampur dua tabiat ini dalam diri manusia. Kalau dia berjaya mengawal tabiat kebinatangannya dan dia fokus kepada tabiat kemalaikatannya, maka dia akan naik lebih daripada malaikat di sisi Allah Ta'ala. Tetapi jikalau dia mengabaikan sisi tabiat kemalaikatannya dan melayan tabiat kebinatangannya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih jijik, lebih bongok, lebih bodoh daripada binatang ternakan. Sebab mereka sepatutnya boleh berfikir, boleh apa, tapi mereka tak guna nikmat yang Tuhan bagi tersebut. Malaikat dia tak ada kemampuan nak melakukan dosa. Yang dia, sebab malaikat hanya diberikan logik, akal. Tidak diberikan syahwat. So bila dia dah hanya ada akal, akal hanya akan membimbing manusia kepada taat kepada Allah. Akal tidak akan bawa. Tidak mungkin ada satu orang buat maksiat kepada Allah kerana inilah yang logik pada akal. Tak mungkin. Tak ada. Tak ada. Itu hanya omong kosong, dakwah saja. Tak ada orang jadi ateis, kemudian dia kata memang inilah logik. Tak ada. Itu bohong. Tak ada orang jadi orang kafir, tak ada. Dia kata ini logik. Waktu Nabi SAW kata apa? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Yakni di atas ciptaan asal yang Allah Ta'ala cipta dia. Apa ciptaan asal yang Allah Ta'ala ciptakan dia? Yakni dia boleh berfikir dan mengetahui apa yang memberi mudarat dan manfaat. Yang mana jikalau dia dibiarkan atas ciptaan asal yang tidak digacau, tidak diganggu gugat, dia tidak akan pilih, dia tidak akan ikut melainkan ajaran para anbiya dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tapi pasal apa ada manusia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi? Adakah itu kerana pilihan akal mereka? Tidak, Nabi kata bukan. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Mak bapak dia yang manusia jadi Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke,
punca dia bukan kerana akal mereka yang fikir lalu bawa mereka masuk agama tersebut. Tidak. Tetapi kerana taklid buta kepada nenek moyang. Kerana taklid buta kepada nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Ini punca kesesatan. Punca kesesatan ialah mengikut buta tuli kepada nenek moyang yang tidak mendapat hidayah, yang telah tersilap dalam membuat penilaian, yang telah mengikut jejak langkah syaitan. Lalu mereka memilih untuk terus mengikut jejak langkah syaitan seperti nenek moyang mereka. Walaupun mereka telah didatangkan kepada mereka Rasul, diturunkan kepada mereka kitab daripada Allah Azza wa Jal untuk membimbing mereka kembali kepada fitrah mereka. Kembali kepada ciptaan asal mereka yang Allah Ta'ala cipta, kembali supaya mereka mengikut akal fikiran yang sihat, yang waras, yang logik. Ya. Jadi manusia ni dia akan beriman. Dia akan pilih untuk beriman. Dan dia akan pilih untuk makan yang elok-elok, yang baik-baik sahaja. Dia tak makan bangkai. Tapi pasal apa ada manusia makan bangkai? Awak manusia ada makan babi. Pasal apa manusia makan menatang yang pelik-pelik, yang kotor, yang jijik, makan kelawak dan sebagainya. Bukan kerana rasional akal, tapi kerana syahwat. Kerana nafsu kebinatangan yang ada pada mereka itu. Sisi kebinatangan. Bukan sisi kemalaikatan. Kalau manusia itu, dia fikir dengan rasional, dia tak makan benda-benda. Sebab itulah di sisi ahli sunnah wal jamaah, akal mengenal apa yang baik dan apa yang buruk. Dan setiap benda pada zatnya ada baik dan buruk. Sebab Allah Ta'ala kata, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah kamu apa yang di muka bumi ini yang halal dan baik. Apa dia yang halal itu? Dalam keadaan dia halal dan baik. Yang diizinkan Allah, halal. Yang diizinkan Allah, dan baik. Yang sesuai, yang masih layak untuk dimakan. So dia ada gabungan di sini. Halal yang diizinkan Allah diketahui dengan syariat. Yang baik itu memang benda yang telah mutaqarrirun fil fitrah. Benda yang telah sedia. Boleh dicapai, diketahui dengan akal yang sejahtera. Sebab itulah Allah Ta'ala hanya beritahu kepada kita apa yang haram. Pasal apa? Pasal di sinilah akal akan tergelincir kepada syahwat. Benda yang baik akal tahu ini baik, ini elok makan. Tapi manusia dia ada syahwat. Maka tang syahwat ni Tuhan nak kena bagi peringat, jangan makan yang ni. Walaupun hampa tahu benda ni tak elok, tapi aku nak peringat hampa sebab hampa ni ada syahwat. Yang kalau hampa tak hati-hati, hampa terikut syahwat, hampa pergi makan hak yang hampa tahu benda ni tak elok. Hampa tahu hampa tak elok. Bangkai busuk dah makan. Na'udzubillah min zalik. Pasal apa pergi makan benda tersebut? Awak akal kalau waras terima tak terima. Tapi sebab syahwat. Jadi sebab itu Tuhan ingatkan yang haram. Yang halal jelas. Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sebenarnya betul. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Jelas dari segi fitrah. Kemudian Allah Taala kata innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya pada syaitan. Syaitan menyuruh kamu benda yang buruk dan keji. Yakni benda yang buruk dan keji yang kamu sedia tahu dia buruk dan keji. Sebab tu Allah Ta'ala cerita tujuan Rasul datang itu, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka yang jelek-jelek, yang jijik-jijik. Jadi Rasul datang untuk menghalalkan, untuk menyuruh kita, membenarkan kita makan apa yang baik, apa yang elok, untuk buat apa yang baik, apa yang elok. Jadi baik dan elok ni benda yang kita tahu, kita maklum dengan akal kita. Kalau kita tidak lari, tidak dipesongkan oleh syaitan. Tetapi realitinya manusia itu bila lahir, syaitan telah datang kacau dia dan pesongkan dia daripada jalan kebenaran. Maka sebab itulah perlukan Rasul untuk kita memastikan kita tidak tergoda dengan syaitan.
tidak terpesong dengan pemesongan syaitan. Jadi setelah mana Allah Ta'ala ceritakan tentang hakikat kejayaan ini, barulah datang ayat yang kita nak ambil ini, ayat 172, di mana Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi setelah mana dijelaskan hakikat perkara yang sebenar, lalu yang mengikut suruhan Allah Ta'ala ini adalah orang yang beriman sahaja. Akhirnya ada sekelompok manusia yang beriman, yang terima ajaran Nabi SAW, maka Allah Ta'ala ulang sekali lagi perintah kepada mereka. So perintah yang pertama, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, ini adalah perintah supaya orang manusia seluruhnya meninggalkan syahwat mereka dan menyerah diri kepada hukum Allah Ta'ala dengan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan makan apa yang baik-baik yang Allah telah izinkan sahaja. Maka bila datang perintah tersebut, bukan semua orang yang taat. Ada yang taat. Golongan yang taat ini namanya al-mu'minun, yang beriman. Maka Allah Ta'ala ulang selagi perintah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, yang telah beriman. Diperingatkan, ditegaskan kepada kamu sekali lagi, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ingat, apa yang aku dah suruh hampa, perintah yang aku suruh tadi apa dia? Sekarang ni hampa dah mengaku beriman. So apa kita punya agreement ni? Apa yang iman yang kita kena suruh buat ni? Makan yang baik-baik daripada bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Washkuru lillah. Dan hendaklah kamu bersyukur hanya kepada Allah. Di sini dia ada washkuru lillah. Bersyukur untuk Allah. Ya. Di sini ada unsur-unsur iltifat pada dhamir mutakallim ila al-ghaibah li tarbiyatil mahabah. Sepatutnya Allah Ta'ala boleh kata washkuruna, syukurlah kepada kami. Tetapi Allah kata washkuru lillah. Sebab Allah kata ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, yang kami telah rezekikan kepada kamu. Kemudian Allah iltifat, Allah ubah uslub kepada washkuru lillah, dan bersyukurlah hanya untuk sembahan kamu yang hak, iaitulah Allah Jalla wa'ala. Allah al-ma'bud bihaq, sembahan yang berhak. Jadi kamu jangan jadi macam orang musyrikin yang mereka ni buat kesalahan. Yang pertama, mereka makan benda yang tak elok, yang Tuhan tak benarkan, yang Tuhan tak izinkan, yang kotor, yang jijik. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, mereka tidak syukur nikmat yang Tuhan bagi kepada mereka, kepada Allah. Mereka bersyukur kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah Ta'ala. Yang mana ini tidak patut dibuat oleh orang beriman. Sebab itu Tuhan kata, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau kamu benar-benar mengabdikan diri kepadanya. Jadi kalau benar kamu ini hamba-Ku yang tauhid, dua benda kamu kena buat. Yang pertama, kamu jangan makan melainkan yang elok-elok, yang aku halalkan. So menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ini adalah daripada esensi iman, esensi tauhid. Sebab itulah Allah menamakan mereka yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagai musyrikin, yang menyembah selain Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam ayat dalam surah Al-Bara'ah, surah Bara'ah, dalam surah Bara'ah, dalam surah At-Taubah. Bara'ah ialah At-Taubah. Apa dia Allah kata? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Golongan ahli kitab yang kafir itu menjadikan pendeta-pendeta dan ahli ibadat rahib-rahib mereka sebagai tuan-tuan selain daripada Allah. Apa maksudnya? Nabi SAW tafsirkan dalam hadis baginda Nabi SAW bila ditanya perkara ini oleh Adi bin Hatim radhiyallahu an, yang mana Adi bin Hatim ini asalnya daripada Nasrani Arab, Nasaran Arab masuk Islam. Dia kata, ya Rasulullah, tang mana yang kami sembah?
pendeta-pendeta kami tak sujud, kami tak rukuk kepada mereka, ya. Maka Nabi SAW kata, alaisu yuhillu ma harrama Allah fatuhillunah wa yuharrimu ma harrama Allah fatuharrimunah. Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kamu halalkan juga? Dan mereka haramkan apa yang Allah halalkan lalu kamu pun ikut haramkan juga? Adi bin Hatim kata, ya. Nabi kata, fatilka ibadatuhum. Itulah dia ibadat mereka. Itulah makna kamu menyembah mereka. Kamu beriktikad bahawa mereka ini ada hak seperti Allah Ta'ala dalam menghalal dan mengharamkan. Seolah-olah mereka ini adalah tuan yang kamu jadikan mereka tuan penentu syariat. Kamu syirikkan mereka dalam, pertama kamu syirikkan mereka dalam rububiyah kerana kamu beriktikad mereka ada hak untuk menghalal dan mengharamkan. Disebabkan itu kamu menjadikan mereka ilah sembahan kerana kamu taat perintah mereka atas dasar tersebut, seperti mana orang mukmin taat perintah Allah atas dasar ini. Maka ini adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi jikalau seseorang mentaati makhluk dalam perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala, bahkan dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala, tetapi dengan i'tiqad hukum itu hukum makhluk. Makhluklah yang sebenarnya berhak meletakkan hukum. Maka ianya adalah syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Kerana makhluk tidak ada hak untuk meletakkan hukum. Allah Ta'ala yang ada hak tunggal dalam menghalalkan dan mengharamkan. Ya. Makhluk tidak ada itu. Makhluk tugasnya ialah taat perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tugas makhluk itu ialah dia meneliti hukum Allah lalu diistimbatkan. Sebab itulah tugas para ulama bukan mereka hukum. Mereka hanya mencari hukum Allah Ta'ala. Mereka adalah al-muwaqqi'una ar-rabbil alamin, yang menanda tangan bagi pihak Allah Tuhan sekalian alam. Bukan mereka yang punya hukum tersebut. Sebab itu kita tak panggil hukum Syafi'i. Syariat Syafi'i tak ada. Kita istilahkan kepada ulama mazhab. Mazhab asal makna dia adalah tempat pergi atau pandangan. Yakni ini adalah apa yang dilihat oleh Syafi'i sebagai hukum Allah. Ya, ini adalah apa yang dilihat oleh Abu Hanifah sebagai hukum Allah. Disebabkan mereka ini ulama mujtahidun yang telah menyelami dan memahami selok-belok khitab Allah Azza wa Jalla, maka kita dalam nak beramal dengan hukum Allah, kita mengikut para ulama ini. Bukan kerana mereka yang berhak meletakkan hukum, tetapi kerana mereka yang tahu hukum Allah. Itu poin kita. Mereka yang tahu hukum Allah. Dan sebab itulah kita tidak pernah hadkan mana-mana dalam kalangan ulama ini dia adalah pemilik mutlak kebenaran. Ya. Kita ada 4 mazhab yang mu'tabar. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, 4 mazhab ini equal dalam ikutan. Kita boleh taklid mana-mana satu. Tidak ada larangan sesiapa pun untuk jadi Syafi'i sahaja, atau Maliki sahaja, atau Hanafi sahaja, atau Hanbali sahaja. Bahkan setiap orang dia boleh memilih untuk jadi Syafi'i, atau Hanbali, atau Maliki, atau Hanafi. Terpulang kepada dia. Kita tidak boleh halang orang untuk pada peribadi dia untuk berpegang dengan mana-mana mazhab. Kerajaan tidak ada hak untuk menghadkan kamu kena jadi Syafi'i. Tak. As long as dia belajar lah. Dia betul-betul belajar. Dia pergi belajar dengan mazhab Hanbali, maka dia jadi Hanbali. Terpulang. Tidak ada, kita tak boleh marah, tak boleh larang dia.
Sebab kita sebagai yang menganut mazhab Syafi'i tidak ada hak untuk mengatakan Syafi'i sahaja yang betul. Bahkan keempat-empat mazhab ni saling lengkap melengkapi sesama mereka dalam mencari, dalam meneliti hukum hakam Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, kalau ada orang nak bertaklid kepada luar daripada empat mazhab ini pun boleh sahaja untuk dia amal pada dirinya sendiri selama mana jikalau memang betul dia dapati mazhab tersebut wujud, ada penjelasannya, kaedahnya, selama mana dia bersesuaian dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak ada sekatan, bahkan tidak ada penghadan mazhab itu kepada empat. Cuma yang terpelihara, yang well preserved ialah empat. Dari segi sistemnya, kitab-kitabnya. Walaupun asalnya Ahli Sunnah wal Jamaah ada lebih daripada empat. Dia ada yang sebut 9, dia sebut 12 mazhab ya, dalam fiqh. Tetapi yang kekal terpelihara sampai hari ini, yang well preserved, 4. Yang lain itu kebanyakannya telah hilang sumber-sumber asli mazhab mereka. Tidak ada lagi. Tidak sampai kepada kita mazhab mereka itu secara komplit. Hanya dalam bab-bab tertentu fatwa-fatwa mereka itu masih ada. So kita nak beramal, kita tak tahu apa dawabit mazhab ini. Apa dia punya perincian dia. So macam mana kita nak amal, kita tak tahu perincian dia. Ya. Baik. Jadi makna kata Allah Ta'ala sebut di hujung ayat, in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau benar kamu mengabdikan diri kepadanya sahaja, maknanya kamu akan makan apa yang Allah halalkan sahaja. Kamu tidak buat hukum hakam kamu sendiri, kamu takkan kata dengan akal-akalan kamu, nafsu kamu, ini adalah halal, ini adalah haram. Ya. Nabi SAW dalam hadis baginda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqal, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في صحيحه. Dalam hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu adalah tayyib. Innallaha tayyibun. Allah itu yang baik. La yaqbalu illa tayyiba. Dia tidak menerima kecuali yang baik daripada amalan kamu. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah telah memerintahkan kepada orang beriman dengan satu suruhan yang sama dia perintahkan kepada Rasul. Tengok. Perintah ini untuk makan yang halal ini, perintah yang Allah Ta'ala telah suruh terlebih dahulu lagi kepada Rasul-Rasul. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat, kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu min at-tayyibat, makanlah yang baik-baik sahaja, yang halal-halal. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amalan yang salih. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Jadi dalam ayatnya Allah Ta'ala suruh orang mukmin dengan suruhan yang sama. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah jauh pemusafirannya. Yutilus safar. Ash'atha aghbar. Kusut masai, berdebu-debu,
Rambutnya kusut masai, badannya berdebu-debu. Ash'atha aghbar. Yamuddu yadayhi ila sama', menadah tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuanku, wahai Tuanku. Tetapi makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Dan digizi dengan haram. Yang ini tubuh badannya itu membesar dengan benda yang haram, dengan benda-benda yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lah? Mana mungkin Tuhan nak menyahut, Tuhan nak memperkenankan doanya. So di sini Allah Taala tidak terima ibadat melainkan daripada puncanya dengan makanan yang halal. Tengok lelaki ni. Pasal apa nak buat syarat empat-empat ni? Pasal dalam hadis Nabi SAW bagi tahu orang lelaki ni dia ada 4 perkara yang sepatutnya doa dia mustajab. Tetapi dia dihalang 4 perkara yang menyebabkan doanya tak mustajab. 4 perkara yang mustajab doa apa dia? Yutilus safar. Panjang musafirnya. Di antara mautin, tempat yang datang dalam hadis Nabi SAW doa kita ini makbul ialah bila kita musafir. Apatah lagi bila kita musafir itu panjang, jauh pula musafirnya. Musafir dalam keadaan yang Tuhan redha lah. Musafir yang harus. Yang kedua, ash'atha aghbar, kusut masai, berdebu. Ini keadaan yang mustajab doa. Bila kita dalam keadaan yang nampak kita ni teruk, ya, ini di antara waktu. Satu, orang sakit, mustajab doa. Orang yang wukuf di padang Arafah, mustajab doa. Ya. Orang puasa, mustajab doa. Pasal mereka berada dalam keadaan yang dhaif, yang letih, yang lemah, yang longlai. Ini keadaan mustajab doa. Ya. Ash'atha aghbar. Yamuddu yadayhi ila sama', menadah tangan ke langit. Ini di antara benda yang mustajab doa. Nabi kata innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu, maha pemurah. Dia malu apabila seseorang kamu mengangkat tangan ke langit meminta kepadanya lalu pulang dalam keadaan kosong. Sepatutnya angkat tangan ni mustajab doa. Dan dia bukan angkat biasa, yamuddu yadayhi ila sama', ke langit. Angkat sungguh-sungguh macam Nabi SAW bila doa istisqa, Nabi angkat tinggi. Kan? Minta sungguh-sungguh. Yamuddu yadayhi ila sama'. Kan? Dan dia panggil Allah dengan nama yang memang nama itu nama yang paling mustajab dalam doa. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tuanku, Tuanku, pemeliharaku, penjagaku. Ini adalah panggilan yang paling common dalam doa. Nama yang paling banyak Allah Ta'ala guna untuk ajak kita berdoa. Dengan Asma'ul Husna wa Sifatil Ulia. Tetapi Nabi kata wa mat'amuhu haram. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, gizinya haram. Jadi 4 ni lawan dengan 4 ni, kalahlah 4 ni tadi, menanglah yang menghalang. Allahul musta'an. Okay. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة. Apabila Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa kita disuruh makan yang halal, yang baik-baik, kemudian Allah Ta'ala mengungkit dan mengingatkan kita nikmatnya. Di mana Allah nak bagi tahu bahawa yang haram ni sedikit. Tuhan kata innama adatun lil hasr. Innama untuk mengecilkan, untuk menyempitkan sesuatu perkara. Itu fungsi innama dalam bahasa Arab dari segi balaghah. Dia panggil adatul hasr, adatul qasr. Untuk sempitkan, untuk bagi nampak benda tu terhad. Tuhan kata innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang aku haram tu sikit saja. Awak yang hampa tak boleh nak ikut, takkan tak nak ikut. Jadi ini adalah satu galakan, hathun min Allah Ta'ala.
ingatkan kepada kita bahawa untuk kamu makan yang halal sahaja tak susah. Pasal apa tak susah? Pasal yang halal tu berlambak hak. Orang tak kata berlambak hak. Berlambak hak tu banyak sangat lah. Hak yang haram tu ciput saja. Apa dia yang aku haramkan? Bangkai. Jangan makan bangkai. Kalau dia tak sembelih, jangan makan. Sebab dari segi logik akal pun, bangkai ni kotor. Banyak bakteria, banyak kuman, merosakkan badan, memusnahkan sistem macam-macam lah. Benda jijik, kotor. Ya. Wadam, jangan makan darah yang mengalir. Tak. Jangan kamu ambil binatang dengan darah-darah dia, kamu masak, tak sembelih, kamu masak, makan. Lepas tu kita disuruh sembelih supaya keluar darah. Kemudian darah yang dah beku, yang melekat pada daging, tak apalah. Itu maksudnya darah yang beku ini apa dia? Al-kabid wa tihal. Kan apa nama? Limpa dengan hati. Walaupun di situ tempat berkumpulnya darah, tapi Tuhan halalkan sebab dia bukan darah yang mengalir. Lepas tu Nabi kata uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan kepada kita dua bangkai, dua darah. Yang pertama apa dia? Ammal maitatani fassamaku wal jarad. Ikan dan belalang. Wa ammal damani fal kabid wat tihal. Adapun darah ialah limpa dan hati. Al kabid wat tihal. Yang mana ini adalah asalnya darah, tempat berkumpul darah. Tapi Allah Ta'ala halalkan. Yang ni pasal dia tak mengalir. Adapun bangkai dihalalkan belalang sebab belalang dia bukan ada darah. Ikan darah dia bukan mengalir macam binatang yang biasa. Darah dia tak sama macam itu. Macam kita kalau belah ikan ada keluar darah meleleh macam-macam, tak ada. Darah sikit je. Kan? So dia tak perlu kepada sembelih. Kan? Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita binatang yang diharamkan itu darah. Benda-benda yang diharamkan itu darah. Wal khinzir. Walahmal khinzir innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Dan daging khinzir, daging babi. Pasal apa Tuhan sebut daging? Pasal yang orang nak makan daging lah. Kalau daging yang banyak tu pun tak boleh nak makan, apa lagi yang tinggal nak makan? Tak ada lah. So maknanya seluruh babi itu adalah haram. Setengah orang yang kata, oh kalau macam tu, kalau ikut kita faham ayat ni, no? Kulit, tulang, boleh lah. Daging ya, tak. Apa, bodoh sangat, faham. Kalau kata, walahmal khinzir, isyarat kepada yang lain. Sebab Tuhan sebut yang paling utama, yang paling aula. Yang majoriti orang nak makan daripada binatang apa dia? Daging dia. Daging dia. Yang kita nak makan daripada lembu dia. Daging lembu lah. Ayam, daging ayam. Hak lain-lain tu sampingan. Jadi kalau hak yang the main course itu pun Tuhan dah haramkan, takkanlah yang the side dishes Tuhan nak halalkan. Lebih utamalah dari segi, dia bukan qiyas, ni panggil isyaratun nas. Isyarat kepada yang lain. Itu lebih utama untuk diharamkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih dengannya untuk selain Allah, yang disembelih untuk berhala. Ini kamu jangan makan. Pasal ini adalah sembelihan syirik untuk syaitan yang tidak lagi suci di sisi Allah Ta'ala. Jadi kamu tak boleh makan. Kamu kalau nak makan binatang sembelih, kena sembelih dengan nama Allah, bismillah, dan demi Allah, untuk kamu makan atau untuk kamu taqarrub kepada Allah Ta'ala dalam korban dan juga akikah dan nazar. Ya. Jadi ini, dan ayat ini walaupun Tuhan sebut beberapa perkara, tapi ada lagi dalam ayat lain Tuhan perincikan. Dalam suratul Maidah, Tuhan perincikan apa dia al-maitah. Diperincikan apa dia al-maitah dalam surah Al-Maidah. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW datang perincikan lagi apa binatang yang tak boleh dimakan, yang haram dimakan. Nabi haramkan binatang yang
burung yang ada zi mikhlabin min at-tayr wa zi nabin min as-siba'. Binatang yang mencengkam daripada burung, yang ada kuku mencengkam, mencakar, zi mikhlab, macam burung helang, macam burung hering. Ini tak boleh makan. Ya. Haram. Dan binatang yang ada taring, yang melompat, yang menerkam. Binatang yang ada taring yang menerkam. Ini tak boleh. Diharamkan dalam syariat Islam. Pasal apa? Pasal yang ni juga termasuk binatang yang jijik, yang keji. Pasal dia makan binatang-binatang lain dengan cara yang tak elok. Ya? Yang boleh membawa kepada perangai kita jadi tak elok. Sebab manusia ni terkesan dengan apa yang dia makan. Ya? Apa yang kita makan ada kesan kepada tingkah laku manusia tersebut. Itu di antara hikmah lah. Tapi di antaranya sebab binatang ni memang tak elok lah, tak bagus. Binatang ni tak bagus. Dia tak elok untuk kebaikan manusia, merosakkan kesihatan jasmani, rohani. Ya. Jadi harimau, ya, serigala, anjing, kucing, itu tak boleh makan. Haram. Ya. Tapi ada binatang yang ada taring tapi dia tak menerkam. Macam apa nama, hyena, dubuk halal. Kan? Jadi maknanya ada binatang yang Tuhan halalkan, ada yang haramkan. Dan apa yang Tuhan halalkan itu ianya adalah baik, tayyibat. Dan apa yang Tuhan haramkan itu dia adalah khaba'ith, dia adalah jijik. Itu poin dia. Sama ada kita capai tak capai, tapi hakikatnya benda tersebut itu dia. Tuhan tidak haramkan kecuali yang khaba'ith, kecuali yang jijik. Ya. So apa yang jijik diharamkan untuk kita makan. Jadi hadis perincikan lagi perkara-perkara tersebut. Dan apa binatang yang dilarang untuk kita bunuh, maka sudah pasti kita tak boleh makan. Sebab kita dilarang bunuh. Kalau dah bunuh tak boleh, macam mana kita nak makan? Kan? So apa yang dalam hadis yang Nabi larang binatang itu daripada dibunuh, maka ianya haram dimakan. Seperti katak. Ada larangan bunuh katak. Atau binatang yang kita disuruh bunuh dengan cara menghapuskan. Nabi suruh hapuskan binatang tersebut. Mana bila suruh hapus, kita tak boleh makan lah. Nabi suruh bunuh untuk dihapuskan. Seperti tikus, seperti anjing liar, yang gila, anjing gila. Anjing yang malah dia termasuk, dia ada ilah lain pula. Anjing ialah binatang yang bertaring dan menerkam. Seperti apa nama, ular. Ular Nabi suruh bunuh. Kan? Baik di tanah halal maupun di tanah haram. Kan? Jadi disuruh bunuh. Kan? Dah habis. Kemudian binatang yang apa nama, tidak pasti, yang jadi syubhah di antara halal dengan haram, iaitulah binatang yang hidup pada dua alam, air dan darat. Yang ini haram sebab apa? Sebab dia syubhah. Kita tak boleh nak syorkan. Dia ni macam mana? Maka ditaglibkan, dikuatkan sisi haram di sisi fuqaha Syafi'iyah. Dalam sisi mazhab Imam Syafi'i, binatang yang boleh hidup di darat dan laut macam buaya. Buaya pasal dia boleh hidup lama. Buaya bila musim kemarau dia pergi masuk berhibernasi dalam tanah. Berbulan-bulan lepas tu dia keluar. Tapi kalau binatang tu hak jenis naik sat-sat dekat ayak macam ikan belacak, ni bukan dua alam, ni satu alam saja. Kan? Macam ikan paus. Dia mesti naik ambil hirup udara dia atas. Kan? Pasal dia mamalia. Kan? Tapi ini dia sekejap saja. Yang kata dua alam ni dia memang boleh hidup lama. Dalam ayak boleh, dalam laut boleh. Dalam darat pun boleh, kat darat pun boleh. Macam buaya. So haram makan sebab apa? Sebab syubhah, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kemudian apa yang dianggap jijik dan kotor oleh Quraisy, maka itu adalah dilarang. Sebab bila Allah Ta'ala kata at-tayyibat, dihalalkan kepada kamu yang baik-baik. Ukuran baik, elok, enak ini pada siapa? Tentulah ayat ini khitabnya pada Quraisy yang utama sekali. Kemudian orang Arab. Kemudian
manusia seluruhnya yang lain. Itulah tertib cara macam mana kita nak tentukan benda itu halal atau haram dalam sistem mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, adapun yang tidak ada nas yang tidak masuk dalam kategori ini, asalnya adalah halal. Asalnya adalah halal. Kan? Asalnya adalah halal. Jadi banyaklah binatang halal yang khilaf ni banyak. Yang jadi khilaf dan kalau ulama ni ada benda-benda yang disepakati, ada benda yang khilaf, ya. Jadi memanglah tidak terhad kepada ayat ini, tetapi tidak lari daripada maksud ayat ini. Hakikatnya apa yang Nabi SAW haramkan dalam hadis tidak lari daripada kategori ayat ini sebenarnya. Dan tidak lari daripada konsep at-tayyibat. Konsep at-tayyibat, iaitu yang halal itu yang tayyibat dan yang haram itu ialah yang khabithah, yang khaba'ith, yang jijik. Okay. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu bahawa dikecualikan dosa makan benda ini dalam keadaan tertentu. Ini insya-Allah kita akan ambil pada sesi yang akan datang insya-Allah perbincangannya, dan kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya jikalau ada kesempatan biiznillah taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berikan makanan yang agak samar kepada orang kafir. Macam mana tu? Samar. Kalau seperti yang kita tahu, orang kafir ialah mukhatab. Kita tidak boleh memberi kepada orang kafir apa yang halal, yang haram, kerana ia juga haram kepada mereka. Sebagai contoh, di bulan Ramadan, ya, kita berniaga, buka kedai. Boleh tak kita jual makanan kepada orang kafir? Hukumnya haram. Pasal apa haram? Pasal orang kafir walaupun mereka tak puasa dan kita tak paksa mereka untuk puasa, tetapi dari segi hukum asal mereka disuruh puasa oleh Allah dengan cara masuk Islam. Jadi perbuatan mereka tidak berpuasa kerana tidak masuk Islam adalah dosa. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, dan jangan kamu membantu dalam perkara dosa dan yang melampaui batas. Jadi kita tak boleh, contoh kita ada arak, kita pergi bagi ke orang kafir, tak boleh. Atas alasan dia boleh minum. Tak, dia tak boleh minum. Tapi kita tidak kacau dia untuk dia amalkan kekufurannya pada dirinya sendiri. Tapi kita tak boleh bantu dia dalam melakukan kekufurannya atau maksiatnya. So kalau benda itu sendiri adalah haram untuk kita makan, kita juga tak boleh bagi orang kafir makan. Habis dah soalan. Mana yang lebih mulia? Al-Ghani Syakir atau Al-Faqir Sabir? Masing-masing mulia pada babnya. Itu kesimpulannya lah. Tapi kalau kita nak tahu, Ibn Qayyim tulis kitab khusus untuk bahas bab ni saja. So ada banyak pandangan, ada banyak dalil daripada kalangan ulama, masing-masing khilaf dalam masalah ni. Tapi anda boleh bagi kesimpulan dia adalah, ini kesimpulan yang hujung setelah, ialah setiap orang adalah afdal pada bab dia. Kalau dia kaya, dia syukurlah. Kalau dia miskin, dia sabarlah. Wallahu a'lam. Ikan duyung. Apa yang dibahaskan dalam kitab fiqh tak semestinya wujud. Bukan semua benda yang dalam kitab fiqh dia mesti wujud. Sebab dalam fiqh kita ada perkara dia panggil fiqh iftiradi. Contoh khunsa muskil. Khunsa muskil tak wujud. Tapi hukum dia begitu banyak dibahaskan dalam kitab fiqh. Kerana ulama takut kalau ia wujud. Adapun ikan duyung, dia di antara perkara yang mungkinul wujud. Benda yang mungkin wujud. So apa yang mungkin wujud, ulama fiqh tak tinggalkan perbahasannya. Sebab kita tak tahu dia wujud ke tak wujud. Tapi dari segi kemungkinan untuk dia wujud, mungkin. Ada kemungkinan. So disebabkan dia ada kemungkinan, maka ulama fiqh kena bahas. Kena bahas siap. Supaya kalau betul dia wujud, kita tahu hukum. Ya? Sebab bukan duyung ni antara hukum mungkinul wujud. Benda yang mungkin wujud. Dan mungkin tak wujud. Tapi kalau kita nak tahu dia wujud ke tak, kena ada dalil hissi. Kena ada panca indera yang nampak belah kata dia wujud. Wallahu ta'ala alam bisawab. So semata-mata dia dibincangkan dalam kitab fiqh,
itu tak jadi dalil dia wujud. Ya, tak jadi dalil dia wujud. Dari segi halal ke tak halal kalau dia ada, itu balik kepada kaedah mazhab masing-masing. Dalam mazhab Syafi'i, wallahu alam, yang anda lihat kemungkinan besar tak halal sebab dia mutasyabih antara manusia dengan ikan. Dia jadi syubhah. Dan bila ada syubhah, kita kuatkan bahagian haram. Kita kuatkan bahagian haram. Wallahu a'lam, mungkin ada pandangan lain, tapi as long as dia tak wujud, tak perlu kita nak panjangkan bicara. Diperjuangkan oleh ramai a'immah Syafi'iyah. Ini persoalan yang kita kena tangguhkan, yang kita dah bincang dalam kelas-kelas akidah. Dan anda telah cerita dengan panjang lebar kenapa aliran ilmu kalam itu merebak dan sebagainya. Ini telah kita bahaskan pada kelas-kelas yang lain, yang khusus yang kita buat pasal firak dan sebagainya. Boleh rujuk balik kelas-kelas kita untuk mendapat detailnya. Tapi anda ringkaskan dalam masa yang dah habis ni, yang dah habis ni pun, ya, anda ringkaskan di sini ialah ini adalah kerana faktor politik perubahan keadaan umat Islam di penghujung zaman, apabila ahli bid'ah mula mendapat tempat dan kekuasaan dalam kalangan umat, maka mereka sebarkan ajaran mereka, dan ada banyak faktor. Ini anda dah jelaskan dalam kitab anda sendiri, dalam kelas yang kita buat khusus di Yayasan Ta'lim juga berkenaan dengan firak, apa faktor-faktor yang begitu banyak, macam mana aliran ahli kalam ini boleh merebak dan tersebar. Bahkan sebelum datangnya aliran Asy'ariyah, ada Mu'tazilah yang masuk mazhab Syafi'i pun ada. Bahkan dalam aliran Hanafiyah masalahnya, ulama mazhab Hanafi sebelum masuknya aliran Maturidiyah, mereka bermazhab Mu'tazilah. So ramainya kalangan mutaakhir, sebab kita kena faham aliran ilmu kalam dia tidak ada sistem fiqhnya. Jadi ulama kalam mereka terpaksa bertaklid kepada mazhab-mazhab yang ada. So ada yang bertaklid kepada mazhab Zaidiyah, ada yang taklid pada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali pun ada. Ya. Tapi dari segi imam-imam yang mengasaskan mazhab, yang kita panggil ashabul wujuh, yang mujtahid mazhab, mereka ini semua di atas aqidah as-salafus salih radhiyallahu anhum. So dari segi mazhab Syafi'i, yang mengasaskan dia daripada imam dia, martabat mujtahid muntasib, martabat mujtahid mazhab, martabat ashabul wujuh, ini semua majoriti mereka ini adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan daripada ahli al-kalam. So nak persoalan tu kita dah jawab dalam kelas yang khusus. Assalamualaikum. Ibu dan bapa Nabi, itu berlawanan dengan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Ibu bapa Nabi zahirnya berada akan diazab dalam neraka, dan ini pun kita telah bahaskan juga dalam kelas yang khusus dalam akidah. So falyuraji', untuk penerangan yang lebih lanjut kena rujuk balik kelas yang khusus yang telah kita bahaskan masalah ini. Nah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.